Arahnu ni sebenarnya adalah satu skim pajak gadai Islam yang berlandaskan syariah. Perkataan arahnu tu sendiri kalau kita belajar daripada bahasa Arab bermaksud ran ataupun membawa maksud gadai. Emas ni sebagai collateral, sebagai aset yang dicagarkan. So jadinya arahnu ni fungsinya adalah untuk kita mendapatkan modal, untuk kita mendapatkan cash, untuk kita mendapatkan tunai terhadap aset emas kita ni yang kita letakkan di tempat arahnu tu, yang kita jadikan sebagai cagaran. Okey, apa itu marhun, apa itu margin, apa itu kos upah. Marhun adalah nilai total gram yang anda letakkan, ni emas contoh ini adalah 10 gram yang anda letakkan di arahnu, anda kena darabkan dengan harga semasa. Harga emas semasa yang ditunjukkan oleh arahnu tersebut. Arahnu ada banyak. Arahnu bank ada, arahnu koperasi ada dan harga-harga semasa ni berbeza di setiap arahnu. Katakanlah ini 10 gram, nilai marhun dia adalah 10 gram, darab dengan harga semasa arahnu itu. Contohnya harga semasa 270 contoh. Jadi 270 darab 10, nilai marhun anda adalah 2,700. Ilmu nombor 2 adalah nilai margin. Nilai margin juga sama macam harga emas, berbeza mengikut arahnu masing-masing. Contoh, dalam saya boleh bagi 65% hingga 75% daripada nilai margin. 65% darabkan dengan 2,700 tadi. Katakanlah nilai marhun tadi 2,700, 65% sama dengan 2,000 contoh. So nilai pinjaman anda adalah RM2,000. Itu nilai pinjaman. Kos upah ni pula adalah berbeza. Ada arahnu yang saya pergi 0.65, ada yang pergi ke 1% dan mungkin ada yang lebih. Kos upah dikira daripada nilai marhun, iaitu nilai marhun, iaitu yang saya cakap total grant kita darabkan dengan harga semasa. Ada setengah arahnu yang telah meletak kos upah bersandarkan daripada nilai pinjaman. Jadi anda tak perlu pening, anda tak perlu risau. Apa yang anda perlu adalah anda call sahaja dan anda cakap, okey sekarang ni anda nak letak berapa gram, anda nak dapatkan pendanaan berapa gram, berapa kos upah yang mereka kenakan untuk 6 bulan. Biasanya 6 bulan, ada arahnu yang 8 bulan, ada arahnu yang 24 bulan. 18 bulan. Yang ketiga adalah jenis-jenis emas yang diterima. Ada kategori-kategori emas dia. Dan setengah arahnu hanya menerima barang kemas sahaja, ada setengah arahnu menerima barang kemas dan gold bar. Apa yang anda perlu buat? Anda hanya perlu telefon dan anda perlu pergi sahaja untuk tanyakan dengan lebih lanjut. So arahnu tu akan mengenakan kos upah terhadap emas-emas yang dijaga di bawah pengendalian mereka sepanjang tempoh simpanan itu. Apa yang anda perlu bawa kalau anda nak pergi arahnu? Okey, anda perlu bawa 3 perkara sahaja, iaitu IC, kad pengenalan, bawa emas, tak kisahlah emas anda 99 ke atau 916, dan ketiga bawa senyuman. Okey, ini LBMA emas yang bersil, ini pun emas yang bersil. Ada setengah arahnu dia akan buka sil ni untuk dia menguji ketulinan bila dia nak terima gadaian kita tu. Tapi ada banyak lagi tempat yang tak perlu buka pun. Atau nak senang dengan public gold sekarang, ini adalah yang local minted punya yang senang untuk arahnu, untuk diarahnukan. Maksudnya tidak perlu untuk dibuka seal. Okay, bila anda pergi sana untuk emas 99 ni, dia akan menggunakan konsep densimeter. Dia akan menggunakan kaedah densimeter untuk menguji ujian ketulinan. Bukan susah. Dia ambil emas anda, lepas tu dia masukkan dekat dalam tempat yang macam ada air sikit tu. Lepas tu dia tengoklah, dia tengok ketumpatan dan sebagainya. Dan yang saya boleh jamin dengan anda, emas public gold, kalau jenamanya public gold, tidak ada satu emas pun jenama public gold yang tidak tulen. Sebab saya berani janji, sebab apa? Sebab saya dah cuba, saya dah buat sendiri, barulah saya berani cakap tuan-tuan dan puan-puan. Menurut perspektif Puan Azwani, bagus ke tak bagus kita guna arahnu ni? Bagus ke tak bagusnya terpulang kepada kita punya tujuan untuk masukkan item barang kita tu ke arahnu. Tujuan kita tu apa? Contohlah, saja-saja nak masuk tak boleh. Saja-saja nak masuk, nanti kita dikenakan upah simpan. So kita kena tahu tujuan pertama adalah tujuan kita masuk barang kemas kita ke arahnu untuk apa. Kalau peniaga-peniaga, contohlah peniaga dekat Kelantan ni kan ramai yang peniaga yang berniaga kan, wanita-wanita berniaga. Mereka selalu menggunakan medium arahnu ni untuk buat pusingan modal, modal perniagaan. So tak perlu nak pergi bank, nak kena bawa dokumen, bank statement apa semua kan. So arahnu adalah tempat yang paling sesuai untuk kita nak dapatkan modal secara cepat dan mudah. Mudah dan selamat lah. Dan patuh syariah yang penting. Kebanyakan orang-orang kita ni kadang-kadang mereka tak faham arahnu ni untuk apa. Kadang-kadang mereka fikir arahnu ni leceh lah,
nak kena isi borang, macam contoh Arahan Bank banyak benda nak kena isi kan. Benda tu mengambil masa. Ada yang di antara kita ni pergi ke pajak gadai. Pajak gadai tu bagi kita lah orang Islam lah, orang yang bukan Islam tak ada masalah. Bagi kita lah, majoriti kita orang Islam. Kita pajak gadai macam tak sesuai lah, tak berapa sesuai sebab ia adalah bukan patuh syariah. So Arahan adalah tempat paling sesuai sebab ia adalah patuh syariah dan mudah. Kalau nak masuk Arahan kita kena ada tujuan dan kalau boleh kita tebus cepat-cepat barang dalam Arahan kita tu untuk mengelakkan upah simpan tu tak terlalu banyak. Bila kita kira contohlah yang nak buat pusingan modal, kalau kita kira benda tu tidak memberi keuntungan kepada kita balik bila kita dapat pinjaman tu dan kita rolling untuk bisnes kita, apa-apa bisnes lah, kalau benda tu tak boleh menampung upah simpan, saya kata better don't. Apa kita bercakap tentang Arahan, kita akan mengaitkan isu Arahan ini dengan kecemasan. Jadi situasi yang macam manakah yang digelarkan kecemasan dalam konteks pengurusan keuangan? Okey, kecemasan ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau ikut ilmu emas yang sebenarnya, anda perlu ada simpanan tunai minimum 6 bulan dalam bentuk tunai. Minimum Okey, apabila kita ada simpanan tunai minimum 6 bulan, selebihnya duit lebih tu yang tak nak dipakai dalam masa setahun ke atas, anda tukarkan kepada emas. Okey, bila kita kata pasal cemas ni, saya rasa benda tu subjektif. Boleh siapa yang ada dana tunai, cemasnya sampai apabila duit tunai yang 6 bulan tu dah habis lah, betul? Apa tips dan teknik yang sepanjang saya bergelumang dengan Arahan ni yang saya boleh kongsi dengan anda semua? Bila anda nak buat Arahan, okey, ini saya saya tak akan pergi dekat Arahan Bank. Saya tidak akan pergi Arahan Bank yang menawarkan Arahan. Sebab apa? Sebab nama anda akan masuk sikris. Anda perlu tahu Arahan itu sebenarnya adalah hutang, tetapi dia dicagarkan dengan emas. Saya pergi Arahan kat mana? Arahan kat koperasi. Anda search sahaja mana Arahan koperasi yang berdekatan dengan dengan rumah anda. Saya tidak akan mencari bank yang buat Arahan. Saya akan pergi cari Arahan koperasi. Dan kedua, bila pajak di Arahan, saya akan mencari Arahan yang memberikan pinjaman cukup-cukup dengan apa yang saya nak sahaja. Dan ketiga, saya tidak pajak semua emas yang saya ada. Katakanlah saya ada 100 gram. Saya pajakkan mungkin 70 gram ataupun 80 gram sekadar cukup untuk amount yang saya perlukan sahaja. Itu yang ketiga. Yang keempat pula adalah saya buat banyak surat pajak. Kenapa tuan-tuan dan perempuan kita kena buat banyak surat pajak? Sebab senang. Kalau contoh macam tadi kan saya pecahkan 3. 6,000, 9,000, 10,000. So saya settlekan yang 6,000 dulu. Okay, done. Settle. Lepas tu the next tu saya kumpul. Saya target pula untuk settlekan 9,000. Okay, settle 9,000. Okay, yang satu tu 10,000 cukup 6 bulan. Saya tak boleh. Saya rasa saya memang tak sempat nak kumpul duit. Saya buat overlap. Okay, saya buat overlap di mana saya hanya perlu bayar kos upah sahaja. Kos upah tuan-tuan dan puan, anda tak perlu pening kepala. Semua dah ada dah dekat dalam sijil tu nanti. Semua dah tertera kat situ. Dia sistem je. Anda tak perlu pening kepala. Semua dah ada. Dan kat situ kalau anda bayar awal pun anda akan nampak semua clear cut, ada rebate berapa dan sebagainya. Okey? Dan seterusnya, apa yang saya buat, saya survey charge upah yang paling rendah. Nak senang, anda perlu call sahaja. Sekarang saya ada 100 gram. Okey, berapa harga you ambil hari ni? Berapa kos upah you sampai 6 bulan? So, saya senaraikan di setiap contoh Arahan 1, Arahan 2, Arahan 3. Arahan 1, nilai pinjaman berapa, kos upah berapa. Arahan 2, nilai pinjaman berapa, kos upah berapa. Arahan 3, nilai pinjaman berapa, kos upah berapa. Okey? Tebuslah emas anda secepat mungkin. Biasanya yang normal tempoh pinjaman 6 bulan je. Tapi kalau kita dah settle apa-apa hajat kita dan menggunakan duit pinjaman tu, saya biasa dalam sebulan atau 3 bulan saya dapat je balik duit saya akan tebus. Saya akan tebus dengan cepat. Ada Arahan yang boleh tebus dia bagi masa 6 bulan, lepas tu dia bagi masa 12 bulan dan dia bagi masa 18 bulan. Okey? Maksudnya lepas 6 bulan tu anda tak cukup duit lagi nak tebus prinsipal tu, apa yang anda buat, anda cuma perlu bayar kos upah sahaja pada bulan ke-6 tu. So dia akan extend lagi surat pajak anda. Macam saya dulu, dia extend bayar RM1 je lah. Buat surat pajak baru bayar RM1. Okey, bayar RM1, lepas tu pada bulan ke-12 tu anda boleh selesaikan prinsipal dan juga anda punya kos upah yang baru untuk another bulan 7 dengan bulan 12. Tapi kat situ bila anda buka surat baru, dia akan kira pada harga emas semasa pada ketika itu. Faham tak? Dia bukan kira harga yang pada bulan pertama. Dia buka surat baru.
Dia buka surat baru. Surat baru, harga baru dengan gram yang baru. Cara yang orang baru nak pergi nak kena pilih lokasi lah. Kalau bagi saya pilih lokasi sebab kita mudah nak pergi Arahnu, nak pergi Tebus, nak pergi nak pergi Gadai, nak Tebus senang. Bagi saya itu satulah, tips satu adalah pilih lokasi Arahnu yang terdekat dengan kita. Lepas tu yang tips keduanya adalah kita pilih, kita survey lah Arahnu terdekat dengan kita tu, survey upah simpan yang macam Puan Faizah bagi tahu tadi. Upah simpan Arahnu dia kira macam mana? Sama ada dia ada certain Arahnu dia kira upah hari. Upah hari kita jimat sikit lah. Kalau kita, contoh hari ni kita Gadai, besok kita dah nak Tebus. Kita dah dikenakan upah sehari sahaja. Itu contoh yang mengenakan upah hari adalah yang saya tahu Bank Rakyat, Bank Muamalat, Yapim. Itu yang saya pernah masuk lah. Yang saya tak pernah masuk saya tak boleh nak cerita lah. Itu pengiraan upah pun dia ikut berapa persen yang kita ambil. Certain Arahnu mula-mula kita pajak, mereka hanya bagi 65% untuk surat yang pertama. Macam Puan Faizah ada cakap tadi, dia letakkan satu item untuk kecilkan jumlah pinjaman untuk senang kita tebus. Sebab apa macam tu tahu? Bila kita kumpulkan satu surat, macam contoh 5 item, kita kumpulkan satu surat. Walaupun kita keluarkan satu, memang orang Arahnu akan cakap sama je kak. Kalau kita keluar pun tetap boleh keluar satu. Tapi kita dikenakan upah untuk 5 item. Contohlah dalam 5 item tu nilai dia 10,000. Kita akan dikenakan upah simpan kepada 10,000 yang kita pinjam. Itulah nilai marhun yang kita pinjam. So that's why lah saya selalu suka pergi yang boleh buat surat banyak.